Ya, terima kasih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada Kota Kinabalu untuk turut serta dalam perbahasan bagi menjunjung titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dan tahniah juga saya ucapkan kepada Datuk Seri atas lantikan sebagai timbalan speaker, dan saya berharap Datuk Seri bolehlah berlaku adil kepada semua ahli-ahli yang berhormat, termasuklah yang di sebelah di sini. Dan sebelum saya nak masuk ke topik yang saya ingin bawa untuk dalam yang debate ini, saya ingin mengulas sedikit tentang komen-komen atau perdebatan Padang Renggas sebelah pagi ini. Beliau menceritakan proposal ini party list, dan juga Padang Renggas juga mengatakan is human rights for hopping party. So tak mungkin dengan anti-hopping law boleh memberhentikan ke semua ini. Cuma saya nak mempersoalkan, adakah beliau sedar bahawa dalam hari ini ada satu berita di Sabah di mana semua adun-adun TAP Sabah dibujuk untuk lompat parti, sampai ejen-ejen dihantar di depan rumah, tunggu di sana pada subuh 6 pagi ini. Dan 6 kali nak jumpa mereka. Sampai 4 orang adun pun ditawarkan dengan jawatan timbalan Ketua Menteri. Macam mana ada 4 timbalan Ketua Menteri untuk orang-orang yang melompat ni? Apakah ini yang dikatakan human rights yang membenarkan lompat parti yang macam ni? Saya nak mengatakan wakil rakyat bukanlah produk, dan Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri pun bukan shopping mall. We are not for sale. Kita bukan untuk dijual. Dan dengan begitu saya ingin membahas tentang, saya rasa kalau Padang Renggas is serius dengan proposal party list itu, haruslah kita mengatakan perdebatan yang lebih spesifik untuk hal-hal ini. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah dan kepada Sarawak kerana hari ini merupakan 22 hari bulan Julai, Hari Kemerdekaan Sarawak. Dan Sarawak GBS sekarang bersama dengan Kerajaan Persekutuan, bukan sahaja ada jabatan-jabatan yang penting seperti Menteri Kanan, Kerja Raya, dan banyak jabatan-jabatan GLC ditawarkan dan dilantik. Seperti Yang Berhormat Betong, Pengurusi Bintulu Port Authority, Yang Berhormat Tanjung Manis, Pengurusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB, Yang Berhormat Hulu Rajang, Pengurusi National Institute of Occupational Safety and Health NIOSH, Yang Berhormat Bintulu, Duta Khas kepada China dengan status Menteri, dan Yang Berhormat Sibudi, Pengurusi Sustainable Energy Development Authority. Syabas dan tahniah kepada lantikan ke semua ini. Dan saya cuma nak mengingatkan bahawa GBS dengan satu blok yang kukuh yang mewakili Sarawak yang masuk dalam kerajaan campuran Perikatan Nasional ini memainkan satu tanggungjawab yang penting untuk memastikan tuntutan ke semua Malaysia Agreement 1963 kita dapat melaksanakan, kita dapat balik untuk Sabah dan Sarawak. Kerana Sabah dan Sarawak memang merupakan brothers. So dengan penyertaan GBS dalam Kerajaan Perikatan Nasional ini, saya ada satu soalan. Kerana mantan Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri Batu Sapi pernah mengatakan pada 5 September 2019, beliau telah menyebutkan bahawa laporan terakhir, final report bagi mesyuarat jawatan kuasa khas Kabinet untuk menyemak pelaksanaan Perjanjian Malaysia MS-63 telah pun diserahkan kepada Perdana Menteri pada masa itu, Ketua Menteri Sabah dan Ketua Menteri Sarawak pada 31 Ogos 2019. Dan berikutan daripada ini, pada Disember 2019, mantan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga menyebut bahawa di Dewan Negara 17 daripada 21 perkara telah mendapat persetujuan bersama, dan bagi 4 lagi perkara masih dibincangkan secara 3 penjuru antara Perdana Menteri, Ketua Menteri Sarawak dan Ketua Menteri Sabah. 4 perkara ini termasuk isu royalti minyak dan pembayaran tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, Akta Laut Wilayah 2012, dan hak negeri ke atas belandar benua. Dan soalan saya di sini, macam mana dengan perkembangan ni? Dengan GBS begitu kukuh nak menyokong Perikatan Nasional, saya harap GBS dapat bersama melaksanakan ini dalam tempo yang secepat mungkin, kerana saya nak mengingatkan bahawa
pihak-pihak GPS lah yang di sini yang tidak menyokong Bintan berlembagan artikel 1/2 pada tahun yang lalu. Saya tak memberikan laluan, sorry. Nak Kerana tanya soalan, saya nak menjelaskan wakil daripada GPS. Okey. Sikit je. Sikit. Okey. Pindaan artikel 12. Kita ada sebab untuk menolak cadangan tersebut. You are talking about dengan izin equal partners. Kita telah menyuarakan berkenaan tentang tuntutan 1/3 kursi. Itu adalah membolehkan kita menjadi equal partners. Dan juga berkenaan tentang segala tuntutan dan juga perbincangan. Dan kita telah menubuhkan lagi satu jawatankuasa baru untuk berbincang dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang diwakilkan dengan Menteri Kewangan dan juga Menteri Kanan. Ya, kami yakin bahawa wakil rakyat GPS bukan hanya menjadi wakil rakyat untuk Sarawak saja. Kita akan menjadi wakil rakyat untuk Malaysia, berbincang untuk kemajuan dan moving forward. Kita tidak nak memecahkan, kita nak satu keputusan yang terbaik. Kinabalu, bertenang, jangan beremosi, GPS akan jaga. Okey? Jangan bimbang. Ini bukan saya tak tenang. Cuma GPS ni kalau dulu sanggup menolak Bintan berlembagaan yang cuba dibawa oleh kita. Saya hairan. Dengan semua jawatan-jawatan GLC ini, adakah semua orang akan bekerja dengan berprinsip untuk mendapatkan tuntutan yang sama ini? Dengan Dan berprinsip, saya dengan masuk prinsip. Apakah prinsip kita Yang menubuhkan Malaysia? berikan peluang. Kinabalu pernah menyatakan kami khianat. Sebelum artikel 12 dibentangkan. Mengapa khianat? Apa yang bentuk khianat Kinabalu fikirkan? Bentuk khianat itu yang Bintan Apa yang berlembagaan khianat yang yang pertama kami kita nak lakukan? buat, kamu tak setuju. Itu saja. Kami mempunyai cadangan yang lebih baik, Okey, saya Kinabalu. ingin meneruskan dengan ucapan Kinabalu, saya dengan janganlah isu-isu yang berpolitik, lain. Sarawak, Sarawak, Sebagai seorang ahli parlimen dari Sabah, saya ingin membagi satu Tapi perkara tidak yang berani saya nak bagi mengumumkan. seperti tutuklah. Tutuk. Kinabalu, okey, Kinabalu. Mendapati berlaku. Sila duduk, Yang Mohd Sibuti. Kinabalu, tolong. Minta maaf. Tenang. Tenang. Kamu yang tak Kerajaan tenang. Perikatan Nasional Sibuti dan kena tenang lah, GPS relax lah, sendiri flow kena akan baru. atur Sibuti. berkenaan tentang Sibuti. MA 63. Sibuti. Kita akan duduk bersama-sama. We are brothers. Kita bersaudara. Okey? Yang Mohd. Kita bincang dengan PM. Jangan bimbang. Tuntutan 1/3 artikel 12 kita akan berjuang bersama-sama. Cuma yang Bukan hairan saya, PAP kalau berjuang, empat perkara bukan yang PH berjuang, terakhir kita sekali berjuang belum dimuktamarakan, bersama-sama. kenapa lah minta lagi 1/3 kerusi parlimen? This Empat is perkara yang belum relational. habis dari kehidupan, nak Electoral apa lagi? Reform masih Yang Mohd Sibuti. Maaf, pohon duduk. Tolong teruskan. speaker. Ya, Dia Tuan hanya sekadar ingin Sebagai membangkitkan seorang ahli isu yang parlimen tidak dari patut Sabah, dibangkitkan. saya ingin membagi tapi satu perkara. Kota Kinabalu nak beri peluang untuk Tidak bercakap? beri peluang. Tidak beri peluang. 12 minit. Kata nak fight, kata Saya nak ingin fight. Maaf Sauti. Terima kasih. Ya, sila sambung. Ya, Tuan Speaker yang bertindak dengan adil. Sebagai seorang ahli parlimen dari Sabah, saya ingin membangkitkan satu perkara yang saya mendapati berlaku semasa ketika pandemik COVID-19 berada tahap yang paling tinggi di negara Malaysia, yaitu masalah bertembungan kuasa di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri. Dan pertama, berkenaan dengan perintah kuarantin. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan coronavirus sebagai darurat kesihatan dunia pada 31 Januari. Pada 8 Februari, Kerajaan Sabah telah mengumumkan bahawa rakyat Sabah yang kembali dari Sabah dari China diwajibkan untuk menjalani kuarantin yang boleh dilakukan di rumah masing-masing selama 14 hari. Namun demikian, Perintah Kawalan Pergerakan PKP seluruh negara Malaysia dan perintah kuarantin mandatori bagi warga negara yang pulang ke tanah air hanya diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan bermula pada 18 Mac. Ini menunjukkan bahawa Kerajaan Sabah telah mengenakan kuarantin mandatori lebih 1 bulan lebih awal daripada Kerajaan Persekutuan. Selain itu, pada 7 hari bulan April, Kerajaan Persekutuan telah mengumumkan bahawa kerajaan akan membayar RM150 satu hari untuk kuarantin di hotel. So, dan saya mendapati bahawa sehingga 7 hari bulan Julai, sebanyak 105.4 juta dibiayai melalui Motek untuk kos-kos untuk kuarantin di hotel ini. Dan persoalan saya di sini, berapakah pecahan yang daripada ini dipakai untuk orang-orang yang balik dari overseas ke Sabah yang dalam 105
4 juta ini. Kerana saya mendapati, kalaulah Sabah sudah bermula daripada lebih awal daripada kerajaan persekutuan untuk mengatakan ini mandatory quarantine yang balik daripada China ini diwajibkan untuk menjalani quarantine ini, adakah rakyat-rakyat Sabah dan mereka juga rakyat Malaysia, mereka bergerakan untuk mendapatkan kos RM150 subsidi ini? Saya harap Menteri boleh mempertimbangkan ini. Dan kedua, berkenaan perintah tambahan semasa PKP. Pada 29 April, Menteri Kanan Pertahanan mengumumkan bahawa 2 orang boleh keluar dalam satu kenderaan. Namun demikian, Kerajaan Negeri Sabah pula pada 29 April, iaitu hari yang sama, mengumumkan bahawa Negeri Sabah tidak akan mengikut perintah tersebut dengan serta-merta. So, persoalannya di sini, public health, kesihatan umum. Adakah ini di bawah kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri? Dan adakah penguatkuasa seperti polis yang menjalankan sekatan jalan raya akan mematuhi perintah kerajaan negeri? Dan sekiranya ianya dibuat oleh Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, adakah ianya satu perintah persekutuan? Saya rasa Menteri harus memberikan jawapan. Ketiga, berkenaan dengan kelonggaran PKP. Pada 1 hari bulan Mei, Perdana Menteri mengumumkan kelonggaran perintah kawalan pergerakan yang membolehkan kebanyakan perniagaan dibuka semula pada 4 Mei dengan syarat-syarat pematuhan SOP-SOP yang ditentukan oleh Majlis Keselamatan Negara. Namun demikian, hampir kesemua kerajaan-kerajaan negeri di seluruh Malaysia membuat keputusan untuk menangguhkannya, tidak mematuhi sebahagiannya ataupun langsung tidak mematuhinya. Persoalannya di sini, siapakah yang mempunyai kuasa-kuasa untuk membuat undang-undang berkenaan perniagaan, kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri? Masalah ini berlaku dalam kawalan ruang awam, dalam bentuk sewa, lesen perniagaan dan pengurusan tanah. Pertikaian berkenaan bidang kuasa berlaku dalam isu membuka bengkel kereta, kedai berkakasan dan samada mengatakan masa malam. Dan selain itu, terdapat juga perjangkaan berkenaan waktu perkhidmatan yang berbeza-beza di negeri-negeri. Sebagai contoh, saya pernah menerima aduan bahawa waktu perkhidmatan mesin ATM bagi bank-bank di mana seorang pengurus bank di Kota Kinabalu, dia telah bertanya SOP waktu perkhidmatan mesin ATM, siapa yang harus dia ikut? Kalau SOP persekutuan yang diumumkan Menteri Pertahanan, yaitu pukul 8 pagi sehingga pukul 8 petang, atau SOP kerajaan negeri yang menyatakan pukul 6 pagi ke petang 6. Akhirnya, keputusan yang dibuat adalah untuk hanya pukul 8 pagi sehingga pukul 6 petang, supaya tidak melanggar mana-mana SOP. Perjangkaan ini adalah memang mengelirukan dan tidak sepatutnya berlaku. Dan saya rasa Menteri harus untuk menjelaskan ini. Saya mendapati ianya bukan sahaja kerajaan negeri Sabah yang ada masalah untuk atas yang tersebut ini, tapi kerajaan-kerajaan negeri yang lain juga mempunyai masalah ini. Dan saya sebagai salah seorang ahli dalam jabatan kuasa pilihan bagi hubungan antara negeri-negeri dan persekutuan, saya telah berpeluang untuk mendengar taklimat daripada pegawai-pegawai kementerian berkenaan berbagai konflik di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri-negeri. Dan saya mendapati terdapat banyak situasi di mana kerajaan negeri dan kerajaan pusat mencerobohi bidang kuasa masing-masing. Dan di sini saya ingin mengesyorkan akar separation of power di antara pusat, negeri dan tempatan harus ditangani lebih halus supaya tidak berlaku pertitihan kuasa yang terlalu banyak sehingga menyebabkan kekeliruan oleh rakyat dan juga kaki tangan perkhidmatan awam Malaysia. Point of order. Saya. Yang berhormat 351, bila seseorang ahli berucap, dia tak boleh membaca, dia kena buat ucapan, dia kena berbahas. Jadi saya tengok yang berhormat Kota Kinabalu membaca ucapan Jangan buang masalah ini. yang melanggar perkara 351. Ya, banyak orang lain kita tak tegur sebabnya tak boleh. Kita ini berbahas, kita bukan baca masalah lain. Kita buat ucapan berbahas. Yang hormat di semua parlimen seluruh dunia. Ada kita bahas. mendapat Ini rujuk saja. kehadiran. Boleh saya buat ruling? Boleh. Ya. biar dulu. Saya perhatikan 351 yang berhormat, dia mengatakan seseorang ahli yang hendak bercakap hendaklah bangun di tempatnya. Jadi saya rasa kalau membaca itu pun kira bercakaplah. Dia bercakap dengan membaca. Ya. Tapi saya setuju kalau boleh kita bahaskan, itu memang berkualiti lah. Tapi kalau dibaca pun kira bercakap lah.
Ya. Terima kasih Speaker. Saya sudah Terima berbahas kasih. dengan Muhammad. Security yang bawa tadi. masuk dewan ni, bawa masuk dewan Kita ni. berikan ni arau ni, Sudah ada kacau ni ruling. arau. Maaf. Sudah ada ruling pada masa yang lepas, saya lupa bila, bahawa Saya- ahli-ahli parlimen hendaklah berbahas, berucap, bukan membaca. Sudah ruling ni telah sepada zaman Tun Zahir, masa itu saya ahli parlimen, telah ini benar dibincangkan, iaitu kita berucap, bukan membaca. Saya. Kalau Speaker, di baca- parlimen ni tak ada duluan, presiden duluan tidak apa? ada dalam parlimen Biar ni. saya- Gantung kepada fatwa terbaru Tuan Tak Speaker. apa, kita tak nak berbahas tentang minta ini. penjelasan. Saya telah Bangun, buat Laila. saya telah buat ruling. Tapi terima kasih YB kerana mengambilkan perhatian saya kepada ruling yang lepas tu, biar saya cek tengok macam mana. Tapi buat masa ini saya telah membuat ruling berucap sambil membaca itu pun dikira bercakap lah, dikata bercakap kan. Silakan. Ya, terima Tapi kasih Speaker. maksud dia bercakap tu tak boleh bernyanyi lah kan. Ataupun Kadang-kadang bertepik bernyanyi tu sorak, boleh, dia saya kena rasa. bercakap. Ya. Silakan. Ya, yang Datuk Speaker, yang dulu Tenom pun pernah nyanyi di sini. Silakan. Okey, dan semasa penularan wabak COVID-19 ni, saya dapat melihat bahawa terdapat kegagalan yang berkomunikasi di antara kerajaan negeri-negeri dan kerajaan persekutuan. Dan sudah tiba masanya kita lebih memahami peranan yang dimainkan oleh kerajaan negeri dan kerajaan tempatan dan lebih sedar dan sanggup mendengar terhadap keperluan dan keadaan masyarakat setempat. Ini supaya peruntukan sumber bolehlah sampai kepada mereka yang disasarkan tanpa ketirisan. Dan Malaysia memang sebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan, sistem federalism, di mana kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan mempunyai kuasa dan peranan yang masing-masing berasaskan kepada perlembagaan. Federalism membenarkan keberbagai. Kerajaan tempatan boleh berurusan secara langsung dengan masalah tempatan, di mana kerajaan negeri dan tempatan mungkin lebih sesuai untuk menangani masalah negeri dan tempatan yang khusus. Federalism juga membantu menguruskan konflik dan membolehkan negara dan masyarakat menentukan dasar mereka sendiri. Selain itu, federalism menjunjung pengagihan kuasa yang meluas secara amnya. Dan di sini saya mendapati terdapat pemusatan kuasa yang akak ketara pada kerajaan persekutuan Malaysia. Ini menyukarkan federalism untuk diamalkan secara adil dan ini jelas bertentangan dengan apa yang digariskan oleh sarjana seperti Sir Kenneth Clinton Welf mengenai ruang kuasa tersendiri yang wujud dalam hubungan pusat dan negeri. Oleh yang demikian, saya dengan sesungguhnya ingin mencatatkan agar desentralisasi kuasa-kuasa dilakukan dengan pintaan ke atas senarai persekutuan dan senarai negeri dalam perlembagaan persekutuan. Antara kuasa-kuasa yang boleh diagihkan kepada kerajaan negeri termasuk kuasa pengurusan bencana, tak kiralah bencana awam ataupun bencana wabak. Dan kelebihan penurunan kuasa kepada kerajaan negeri adalah seperti berikut. Yang pertama, mengurangkan beban kerajaan persekutuan dalam membuat polisi yang mungkin mempunyai masalah ketiadaan one size fits all. Ada kawasan yang berbentukan padat, ada kawasan yang bentuknya hanya boleh dibantu melalui pengangkutan sungai dan lain-lain. Memudahkan keberbagaian. Sebagai contoh, ada kawasan yang mempunyai masalah bekalan makanan halal dari segi agama, tapi ada kawasan yang tidak perlukan makanan halal seperti Pedalaman Sarawak. Dan fokus tepat diberikan terhadap isu-isu yang berlaku dalam masyarakat yang berbeza. Dan keempat, mendorong motivasi penjawat awam untuk bekerja dengan lebih berkeyakinan. Dan kelima, kawalan dan pengawasan yang lebih baik. Dan keenam, boleh membuat keputusan dengan lebih pantas. Dan dengannya penurunan tugas, maka penurunan kuasa bagi mengutip setengah cukai-cukai juga seharusnya diturunkan seperti cukai pendapatan, cukai duty stamp dan lain-lain. Dan seperti yang saya menyatakan tadi, terdapat masalah pertembungan kuasa di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri. Jelasnya terdapat perlunya decentralization. Sebahagian besar kuasa kepada kerajaan negeri termasuk kesihatan dan pendidikan kalau boleh. COVID-19 menunjukkan bahawa kerajaan-kerajaan negeri juga dapat memainkan peranan mereka sendiri dengan memanfaatkan rangkaian hubungan dan pengetahuan tempatan melengkapkan usaha kerajaan persekutuan. Dan untuk akhir, saya ingin memanggil isu-isu kawasan yang untuk rancangan tempat banjir di sekitar Kota Kinabalu, Sepanggar dan Pinambang. Saya harap Kerajaan Perikatan Nasional tidak menganakdirikan Sabah juga mengakikan peruntukan dengan adil dan saksama. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Order, Speaker, Kinabalu. sebelum Saya.